Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton eksplorasi misteri mistik dalam channel Studio NS Production. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya akan bawakan anda berkenaan dengan kisah Singapura dilanggar todak. Kisah berkenaan Singapura dilanggar todak adalah sebuah cerita legenda orang-orang Melayu yang paling terkenal khususnya di Singapura. Kisah ini pernah direkodkan dalam Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu. Kisah bermula di mana seorang lelaki yang bernama Tun Jana Katib yang berasal dari Kerajaan Pasai datang ke Singapura untuk berdakwah dan berdagang. Tetapi kehadirannya tidak disukai oleh pembesar di Singapura. Maka Tun Jana Katib telah difitnah. Raja Singapura telah murka, lalu menjatuhkan hukuman ke atas dua orang pengikut kanan Tun Jana Katib. Selepas itu, Tun Jana Katib ditikam dengan sebilah keris. Tidak lama kemudian, ribut petir melanda Singapura dengan suara-suara menggetar kuat dari langit. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut berlari menyelamatkan diri dan mencari tahu apa yang terjadi, dan didapati jasad Tun Jana Katib telah gaib. Dan keadaan ini membuatkan orang-orang yang menyaksikan pembunuhan itu menyatakan Tun Jana Katib berpuaka. Sementara itu, penduduk di Langkawi pula mula gempar kerana mayatnya telah terdampar di tepi pantai. Penduduk di sana telah mendakwa jenazah itu adalah Tun Jana Katib. Jenazahnya kemudian dikebumikan di sebuah tanah perkuburan dipanggil Makam Purba. Dan dari peristiwa ini terciptalah sebuah pantun sebagai mengenang kesaktian Tun Jana Katib. Bunyinya begini: telur itik di Singgora, pandan terletak di Langkahi, darah titik di Singapura, badannya terlantar di Langkawi. Selang beberapa hari kemudian, beberapa orang nelayan di Singapura telah terkorban kerana serangan ikan todak menyerang pantai ke darat. Orang-orang yang di situ mula melarikan diri. Seorang demi seorang tersungkur dan ikan todak yang banyak terus menyerang sana sini. Peristiwa itu turut memeranjatkan Raja Singapura kerana ramai bilangan rakyat di situ telah terkorban. Lantas, Raja Singapura segera mengarahkan pengawalnya menyiapkan seekor gajah, tunggangan raja dan terus ke tempat kejadian. Di kawasan pantai yang penuh dengan mayat bergelimpangan terdampar, baginda telah mula merasa amat tertekan. Maka Raja Singapura mengarahkan orang yang ada di situ terus ke tepi pantai dan berbaris. Lalu dijadikan betis masing-masing sebagai pendinding dari serangan ikan todak. Namun usahanya gagal. Seorang demi seorang daripada mereka mati ditikam oleh ikan todak. Semua orang berada dalam ketakutan dan mereka menyangka tiada harapan lagi untuk bertahan. Keadaan ini membuatkan Raja Singapura bertambah murka dan seraya mendakwa sesiapa yang lari akan dikira sebagai penderhaka kepada raja dan akan ditimpa tulah. Maka ada seorang kanak-kanak yang berusia 7 tahun yang bijaksana bernama Hang Nadim. Beliau terus pergi menghadap raja yang berdiri di situ. Maka ada cadangan yang lebih baik dari Hang Nadim bahawa elok jika dibariskan batang pisang untuk dijadikan kubu pertahanan. Akhirnya baginda bersetuju dengan cadangan Hang Nadim itu, lalu mengarahkan orang yang ada di situ untuk meninggalkan pantai untuk mencari batang pisang bagi dijadikan kubu. Orang yang ada di situ terus gembira apabila titah baginda disambut dengan sorakan dan mula meninggalkan pantai. Mereka terus ke kebun pisang untuk mencari batang pisang lalu dibawa ke pantai. Beberapa jam kemudian, batang-batang pisang yang ada di situ terus dijadikan kubu. Kubu akhirnya siap dalam masa yang terdekat. Tidak lama kemudian, kebanyakan ikan todak telah menyerang semula dan akhirnya ikan todak telah tersangkut pada batang pisang. Rakyat Singapura yang melihat kejadian itu disambut dengan penuh kegembiraan dan sorakan penuh. Apabila ikan todak berhenti menyerang, orang ramai yang ada di situ mula ke pantai untuk membersihkan ikan todak.
Singapura akhirnya bebas dari serangan ikan todak. Baginda telah memuji kejayaan Hang Nadim menumpaskan ikan todak, lalu baginda menjemput Hang Nadim ke istana untuk menerima anugerah daripadanya. Sementara itu, di istana kebanyakan pembesar berasa iri hati, mula berasa benci dengan kebijaksanaan dan populariti Hang Nadim kerana pada pengamatan mereka, apabila Hang Nadim sudah dewasa nanti, beliau mungkin akan diangkat lebih tinggi dan kebarangkalian Hang Nadim akan merampas kuasa baginda raja dan memerintah Singapura satu hari nanti. Para pembesar yang iri hati telah berjaya menghasut Raja Singapura dengan berita fitnah tersebut. Raja Singapura yang mudah percaya akan dakwaan tersebut telah mengarahkan pembesar supaya membatalkan istiadat penganugerahan dan digantikan dengan pelaksanaan hukuman bunuh. Pengawal istana terus menangkap Hang Nadim. Keadaan menjadi tegang apabila beliau diheret ke tengah halaman. Tanpa berlengah masa lagi, baginda mengarahkan petanda supaya melaksanakan hukuman bunuh ke atas budak itu. Hang Nadim mula menjerit kesakitan apabila ditikam oleh sebilah keris lalu mati. Namun, terdapat dakwaan bahawa Hang Nadim tidak dibunuh secara ditikam tetapi dicampakkan ke laut dan dibiarkan Hang Nadim mati lemas. Akhirnya, Hang Nadim telah menemui ajal di dalam laut akibat khianat pada umur semuda 7 tahun. Jadi itulah kisah berkenaan dengan Singapura dilanggar todak. Jadi untuk memastikan adakah legenda ini benar, adakah ada tokoh tambah, jadi saya akan merungkaikan berdasarkan ilmu batin yang saya terima lah. Memang benar Singapura satu ketika dulu sebuah negeri yang beraja, dan pada mulanya memang benar seorang lelaki yang bernama Tun Jana Katib merupakan orang yang dari kerajaan Pasai datang ke Singapura. Itu memang benar. Beliau datang ke Singapura untuk berdakwah dan berdagang. Jadi kehadirannya tak disukai lah. Sebab apa? Beliau adalah seorang yang mempunyai kelebihan. Beliau adalah bertaraf wali, dan apa yang dipegang, apa yang disentuh menjadi sesuatu yang ajaib lah. Salah satu ada kisah berkenaan beliau memegang pokok pinang dan tiba-tiba pokok pinang terbelah dua dan tumbang. Tujuan beliau untuk menebang pokok pinang itu adalah pada ketika itu beliau tak ada alat untuk menebang. Jadi tiada pilihan lain, beliau menggunakan ilmu hikmah yang dikurniakan oleh Allah untuk menumbangkan pokok tersebut dan membelah pokok tersebut dengan hanya memegang saja. Namun dalam keadaan itu orang melihat keajaiban tersebut, maka berceritalah satu kampung berkenaan kehebatan beliau. Beliau menembang pokok pinang tu untuk jadikan titi sebenarnya, antara kampung ke kampung ditebang, kerana bila pokok pinang tu dah ditebang perlu dibelah dua supaya titi yang dia buat tu taklah bergolek-golek kan. Jadi itu sebenarnya tujuannya kenapa pokok pinang tu untuk ditebang. Dan apabila hangat orang mengatakan nama beliau dan ilmu hikmah beliau yang beliau gunakan, maka pembesar-pembesar pun rasa tak senang hati, rasa bimbang. Kebanyakan pembesar yang berada dalam kerajaan ni, mereka banyak sangat untuk menjaga kedudukan mereka. Mereka sangat menjaga mereka punya kedudukan, mereka sangat menjaga pangkat mereka. Diorang tak memikirkan orang lain. Jadi mereka sanggup memfitnah. Bila ada orang baru datang ke Singapura dan menjadi buah mulut dan menjadi popular, kan, dia akan secara otomatik akan rasa dengki, iri hati. Jadi bermaksud pada zaman itu
beliau datang berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Kemungkinan Singapura masa itu belum sepenuhnya yang beragama Islam. Jadi mungkin dia datang tu sebagai jemputan beberapa kelompok yang telah masuk Islam, dan dia ke sana untuk menyebarkan agama Islam secara menyeluruh lah. Jadi kedatangannya tu tak disenangi oleh pembesar dan difitnah, dan raja bersifat sangat lemah. Maksudnya hanya mendengar pendapat pembesar saja, tidak mengkaji, tidak menyiasat apakah benar apa yang pembesar tersebut kata. Jadi pemerintahan raja tersebut sangat lemah pada ketika itu, dan saya tak dapat nama raja tersebut, siapakah rajanya, ya? Anda boleh buat kajian seterusnya. Jadi maklumat seterusnya, apabila beliau dihukum bunuh, dan memang betul jenazahnya gaib, dan tiba-tiba jenazahnya berada di Langkawi. Kenapa? Beliau sebenarnya memang berasal daripada kerajaan Pasai. Kerajaan Pasai berada di sekitar Sumatera, dan beliau telah berdakwah ke Langkawi sebelum ke Singapura. Jadi beliau daripada Pasai ke Langkawi dulu menyebarkan agama Islam, dan semua orang di Langkawi mengenali beliau, dan selepas itu baru beliau turun ke Singapura untuk berdakwah di situ pula. Jadi bila jenazahnya gaib di Singapura, dan jenazahnya berada di Langkawi, bermaksud Langkawi adalah tempat yang dia suka, tempat yang aman, tempat yang damai, tempat yang orang mudah menerima agama Islam, dan banyak murid-muridnya di situlah. Jadi tak heran bila jenazahnya berada di Langkawi, semua orang kenal, itulah jenazah Tun Jana Khatib. Lalu mereka kebumikan di sebuah tanah perkuburan yang dipanggil Makam Purba, dan Makam Purba tu memang benar itulah makamnya. Makam Purba tersebut merupakan makam bagi Tun Jana Khatib. Kenapa jenazahnya gaib dari Singapura? Kerana dianggap pemerintahan pada ketika itu tidak adil, terlalu zalim, dan beliau iaitu Tun Jana Khatib tak nak dikebumikan di tanah yang penuh dengan kezaliman, raja yang tidak adil, kan, pembesar yang suka memfitnah. Tanah yang apa kata orang itu, tanah yang tak disukai orang lah, yang dalam kategori alim, kan. Dia takkan suka duduk dalam negeri yang penuh dengan kezaliman. Jadi sebab itu jenazahnya berada di Langkawi. Jadi seterusnya berkenaan dengan Han Nadim. Siapakah Han Nadim ni? Saya telah rungkaikan siapakah Han Nadim. Boleh rujuk pada video berkenaan dengan makam Hang Jebat di link ini. Dan kebijaksanaan Hang Nadim ni terselah dalam kisah Singapura di Langgar Todak ni. Ramai yang tak tahulah Hang Nadim tu sebenarnya anak Hang Jebat. Ramai yang tak tahu, dirahsiakan untuk keselamatan. Jadi sebenarnya yang dibunuh tu bukannya Hang Nadim. Sebenarnya kanak-kanak lain yang sebaya dengannya dan yang seiras dengannya. Jadi tindakan raja menghukum sebenarnya dalam keadaan yang tergesa-gesa, bukan yang dirancang. Sebab pembesar dah mendesak untuk cepat bunuh, cepat jatuhkan hukuman, kan. Jadi cara yang tergesa-gesa. Jadi pengawal hanya kenal Hang Nadim tu sekali imbas saja, sekali satu hari saja. Jadi dia nampak mungkin dari segi pakaian atau cara dia punya tinggi dia mungkin sama persis macam Hang Nadim. Mungkin itu yang dikatakan itu Hang Nadim, dan terus dibawa terus dihukum bunuh lah. Dan cara hukum bunuhnya sebenarnya bukan ditikam, tapi sebenarnya memang dilemaskan. Mungkin cara hukuman yang paling ringan lah untuk kanak-kanak 7 tahun, kan. Mungkin
tikam tu mungkin tak sesuai, sebab sesuai untuk orang besar, jadi dilemaskan. Itu memang benar. Tapi yang dibunuh tu bukan Hang Nadim. Pada malamnya tu sebenarnya Hang Nadim dan maknya telah melarikan diri. Dan sebenarnya Hang Tuah pada ketika itu sedang berlayar nak menuju ke Singapura untuk menziarah Hang Nadim dan keluarganya. Tapi mereka bertembung dalam perjalanan Hang Nadim nak lari ke Melaka. Jadi bertemu diorang mereka dalam pertengahan jalan tu, dan bertemu Hang Tuah dan Hang Nadim dan maknya dan keluarganya terus naik sampan ataupun bot kapal Hang Tuah terus ke Melaka. Itu pun masih dalam keadaan senyap-senyap. Jadi kesan sejarah bagi Singapura di Langgar Todak ni adalah ada jalan yang dinamakan Jalan Katib, dan Kampung Katib di Singapura sempena mengambil nama Tun Jana Katib dari Pasai tersebut. Dan hujung dalam kisah Singapura di Langgar Todak memang ada disebut hujung pasar, iaitu kawasan tempat di mana Tun Jana Katib dijatuhkan hukuman. Jadi hujung pasar tu sekarang ni digelas panggil sebagai Kampung Gelam. Itulah kesan-kesan sejarahnya yang kita dapat pada hari inilah. Jadi saya rasa itu saja untuk saya merungkai berkenaan dengan sejarah ataupun legenda Singapura di Langgar Todak. Cerita ini adalah kisah benar, memang benar-benar berlaku di Singapura, dan disebabkan itu juga pada saya kemungkinan sampai sekarang Singapura memang dah tak ada raja, memberi kesan besar berdasarkan kisah Singapura di Langgar Todak ni. Yakni di mana Tun Jana Katib sebelum dibunuh, beliau telah berkata bahawa dia merelakan hukuman bunuh pada dirinya, tapi dia tak rela untuk dizalimi, dan kematiannya adalah ditanggung oleh Raja Singapura. Mungkin daripada kata-kata beliau tersebut yang menjadikan kata-kata keramat sehingga Singapura tak ada raja langsung sehingga ke hari ini. Jadi itu sajalah kupasan saya berkenaan Singapura di Langgar Todak. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe video ini. Semoga lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat daripada video ini. Dan bila anda menonton video di channel ini, bantu saya dengan tidak skip iklan, kerana daripada iklan tersebut saya akan dapat sedikit bayaran daripada pihak YouTube untuk saya teruskan video eksplorasi ini. Jadi jumpa saya pada episod yang akan datang yang lebih menarik. Semoga kita berjumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum.